Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang berada di sini dan kepada semua yang menonton kita di Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, IG, semua ya. So hari ni we have one of our patient daripada Singapore, patient lama yang nak share, nak berkongsi sedikit inspirasi. Alright? Because all these patients yang mana yang dia ikut betul-betul, selalu orang tanya dengan saya secara jujurnya, dia tanya secara jujurnya berapa orang yang sembuh. Okay? So saya cakap secara jujurnya, kadang-kadang patient yang datang terlalu kronik, masa dia dah dekat dah dengan ajal. Yang itu kita tak boleh buat apa. Kita pun tak tahu ajal orang bila. Saya tak tahu baca. Okay? So kalau dia datang, kita terima dia. Tapi in the meantime tu, dalam masa tempoh rawatan tu, kalau dia meninggal, itu dah ajal dia. Tetapi yang biasa belum ajal ni, and dia follow betul-betul. You follow 100% apa yang kita ajar. Inilah result dia, di antaranya. Macam you tengok Puan Nur Hafizah last week. Kan? So, these people, bila dia follow, dia bukan follow tu dengan cara yang halah, I tak boleh buat tu, I dah tak boleh buat ni, I dah tak boleh makan tu, I tak boleh makan ni. Dia tak follow dengan cara tu. Dia follow, dia sangat excited dengan life dia yang baru ni. Dia merasai nikmat hidup yang baru ni. Okay? So itu yang I want to show you, how these people, they enjoying life so much. Okay, so she has got some special things. Semalam dia duduk cakap dengan saya, dia duduk share dengan saya. And saya rasa benda tu very inspirational, even for myself. So I want her to share it with all of you. Okay? Okay. Pakailah pula. Barulah dengar. Tak akan tak dengar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nuraiza. Saya daripada Singapura. Saya jalani rawatan ni. Okay. Sekejap. Kejap. Mic dia. Kenapa? Boleh lah. Okay. Alright. Good. So, again. Assalamualaikum. Nama saya Nuraiza. Saya daripada Singapura. Saya jalani rawatan ni sejak bulan 3 tahun ni. So, saya ada masalah uras saraf saya lah. So, saya ni sebenarnya tak pergi doktor pun. So, saya bila nampak daripada Facebook tu, macam bila sembahyang tu minta petunjuk lah, mudah-mudahan kalau macam jalan yang terbaik untuk saya, saya cubalah. Saya jumpa doktor cakap yang sebenarnya saya punya lymph node ni banyak dah block. So saya buat jalan ni rawatan sebab 10 minggu. Mula yang pertama, kedua tu memang rasa macam berat. Dah masuk 5 minggu ke-5 tu memang saya nangis. Sebab saya tak boleh makan semua yang saya suka tu. Nak makan, semua tak boleh, macam bosan. So, satu hari tu bila saya duduk sembahyang tu dengan doktor cakapkan kita nak kena berzikir apa semua. Lepas tu saya nangis sangat-sangat. Lepas tu saya cakap pada Allah tu kan. Lepas tu tak macam mana bila besok pagi saya bangun pagi tu, saya rasa macam kita ni kadang-kadang terlalu sangat ikut nafsu. Kan? Semua pun kita nak. Sedangkan kita tahu Allah tu jadikan badan kita sesempurnanya. Tapi kita selalu macam take for granted lah. Macam beri kesempatan. Apa yang ada depan kita semua kita nak faham. Sedap ni sebab. So bila saya fikir balik, mungkin Allah berikan saya ni satu ujian ni untuk mensedarkan diri saya. Daripada saya yang dulu tu kan, semua pun saya makan, sekarang mungkin Allah nak berikan saya sikit je. Orang tu sakit lagi teruk, saya ni sikit je, jadi saya dah gelabah. Kenapa saya nak macam tu kan? So bila saya fikir balik, saya rasa ni lah mungkin Allah nak beri saya satu kesempatan untuk saya pulihkan diri saya balik. Jadi saya rasa macam actually kita supposed to follow kita punya body needs, not the body follow what we need. So jadi dari situlah saya mula jadi macam apa pun saya buat jadi macam okey, tak ada macam rasa macam aku tak boleh makan ni, nanti aku lapar, aku tak sihat. Tapi alhamdulillah sampai hari ni saya sihat. Saya pergi kerja pun tak ada orang cakap muka kau pucat ke apa, tak ada. Saya memang orangnya ceria, mana-mana pergi pun ceria je, sakit ke tak sakit punya ceria. So nak kena selalu positif lah. Apa pun nak kena positif. Jadi jangan cakap tak boleh makan, maknanya kita dah hidup tu dah macam
dah tak boleh hidup, rasanya tak boleh makan tu, tak boleh ni. So pelbagaikan lah. Daripada situ tak tahulah saya datang inspirasi nak buat resepi sendiri, share dengan kawan-kawan. Macam makan brown rice tu daripada tak sedap jadi macam kesedapkan, boleh juga buat bubur daripada brown rice. Jadi santan kita boleh makan. Dulu saya bodoh tak tahu yang santan tak boleh makan. Minyak sapigi boleh kan doktor? Boleh. Saya buat capati pakai minyak sapigi, beri tepung atar, buat sendiri, lepas tu taruh kat freezer untuk 2-3 hari makan. So actually semuanya mudah kalau kita memperbudahkannya. Tu je lah saja sharing. Jadi ingat follow your body needs, not the body follow what you needs. Itu yang paling important dia, keyword tu kat situ. Kalau keyword tu kita dapat, insya-Allah semuanya kita boleh buat. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Marah kalau ada salah. Very nice. Thank you. Okey, Ken. Terima kasih. Okey. Okay, so Alhamdulillah kita dapat sharing daripada Puan Nurhaiza. Saya nak ulas sikit lah, panjangkan sikit apa yang dia cakap tu. See, kita ni dah biasa. Maksud dia kata kita follow our body needs, not the body follow our needs. Our needs yang dia maksudkan tu adalah nafsu kita. Okay, nafsu kita yang apa kita nak mesti kita dapat. After kita nak mesti kita dapat. Nafsu tu yang kita kena bendung. Sebab tu selepas peperangan Badar, Rasulullah SAW beritahu kepada para sahabat, Alhamdulillah, perang Badar tu adalah perang yang paling susah ya bagi umat Islam. Paling susah. 313 orang Islam melawan 1000 orang Quraisy. Kafir Quraisy 1000. And daripada 313 tu ramai yang tak pernah berperang pun. Yang tak tahu skill peperangan pun. Yang tak pernah angkat pedang pun. Okay. So 313 orang Islam melawan. Selepas peperangan tu Rasulullah SAW beritahu pada para sahabat, Alhamdulillah kita dah menang perang yang kecil. Sekarang ini kita kena kembali kepada perang yang besar. Terkejut para sahabat. Kita ni baru berperang yang paling teruk ni. Kenapa Rasulullah SAW kata ni perang yang kecil dan kita apa lagi perang yang lebih besar? Rasulullah SAW bersabda, perang melawan nafsu. Perang melawan nafsu. Okay, so perang melawan nafsu ni memanglah peperangan yang sangat susah. Okay, sebab kita tambah dunia hari ni, dunia hari ni, sebab orang nak make money. So dia tengok nafsu you suka apa, itulah dia buat produk, dia package produk, dia package iklan untuk nak meningkatkan nafsu you. Okay, so kita dah ada phone katalah phone apa ya, iPhone 5 tak cukup, dah jadi iPhone 6. Lepas iPhone 6 dah jadi iPhone 7. Lepas iPhone 7 dah jadi iPhone 10. Wah, kita mengejar nafsu nak change the phone and change the phone and change the phone. Okay, macam tu juga makanan. Dulu kan kalau saya baru-baru ni pergi rumah pakcik saya, dah lama saya tak pergi makan kat rumah dia kan. Saya pergi makan kat rumah dia. Dia letak 3 jenis lauk, dia duk suruh saya ambil semua jenis. Saya ambil 1 jenis saja lauk tu, saya makan. Dia tanya, ni kenapa ambil daging tak ambil ayam? Ni ada lagi, kenapa tak ambil? So, saya kata dengan dia, kita grow up, orang susah. Saya kata, you ingat tak, kita ni susah. Mak kita masak 1 lauk, itulah je yang kita makan. Okay? So, saya tak biasa nak pergi ambil 3-4 jenis lauk nak makan. Kecuali lah kita makan kat luar tu, kata anak saya order mi, saya order laksa. Lepas tu kita celup sikit. Itu celup tu adalah. Tapi nak makan 1 pinggan tu, nak makan banyak-banyak lauk tu, kita tak biasa. Dan saya tak biasakan diri saya lepas saya senang pun. Okay? So, dia kata, you ikut lagi macam tu Kalau paling sedap tu kopi O cicah dengan biskut cream crackers tu, itulah yang paling sedap kita rasa. Itulah kita makan masa dulu kecil-kecil for breakfast. Okay?
So, kita kena perang melawan nafsu kita supaya body kita ni boleh terpelihara. Kalau body kita terpelihara, kehidupan kita terpelihara. Sis, hello. Can I have the conversation sekejap? Okay. So, kalau kita mengikut nafsu, badan kita jahanam, rosak jahanam. Itu yang maksud Puan Nurhaiza tadi. Dan Puan Nurhaiza kata dia menangis. Nak perang nafsu ni memang kita akan sampai menangis. Sebab kita nak something yang nak sangat-sangat nak tu. Tapi kita tak boleh dapat. Atau kita tak boleh dah nak dapatkan benda tu. So then dia nangis. Bila dia nangis, dia mohon petunjuk daripada Allah. Besok tu dia dah dapat petunjuk. Petunjuknya Allah bagi, kata selama hidup ni engkau dah makan dah apa yang kau nak. Okay? And selama hidup ni engkau dah rosakkan dah badan kau. Sekarang ni engkau dah sampai kepada keadaan ini kerana engkau dah mengikut hawa nafsu engkau. Sebab tu engkau dah sampai kepada keadaan ni. Jadi, kalau engkau sambung lagi mengikut hawa nafsu engkau, engkau tak akan keluarlah daripada masalah ni. Okay? Masa dia datang, lymph nodes dia block sampai dia dah ada ketulan. Okay? That could lead to cancer. So, sebelum it leads to cancer, kita buang semua tu. Kan? Okay. So, kita kenalah melawan nafsu. Tapi, bila dia dapat jawapan daripada Allah, dia rasa ada pemahaman dalam jiwa dia. Bukan macam orang mengajar tau. Allah bagi dia faham. Bila Allah bagi dia faham, dia rasa macam, iyalah, saya faham lah benda ni. Tak apalah, apa yang saya kena makan ni, saya rasa nikmat. At least saya ada makan. Orang lain lagi tak ada makan. Okay? So, then sampai dia masak brown rice pun dia rasa nikmat. Dia buat kuih cornflakes, bubuh madu lottery honey, dia bagi kat kami satu balang tu, seronok our staff makan kat dalam office. Okay? Dia buat pelbagai resepi sebab dia rasa nikmatnya hidup dia. So, kalau you tak rasa nikmat hidup you, macam mana you nak buat resepi ni semua? Macam mana you nak enjoy your life? Okay? So, now she enjoy her life. And her husband, alhamdulillah, very supportive daripada day one. Sentiasa bersama dengan dia, sebelah dia je. And husband pun makan benda-benda macam tu juga sekarang kan? Sebahagian. Husband pun dah mula. So husband pun dah mula mengubah cara pemakanan. Okay? So when you get family support like this, kan? Family kita support, dan lebih mudah untuk kita change. Right? InsyaAllah. So, okay. So, itulah sharing yang paling important untuk hari ini. Sebab kita kena faham ya, everybody is selling nafsu hari ini. Apa yang kita dapat. Macam semalam saya pergi nak cari sunglass untuk anak saya. Satu sunglass dah ada, dah discounted. But if you buy the second sunglass, satu sunglass harga 200. But if you buy the second sunglass dapat harga 80. So the question is, you nak beli 2 sunglass tak? Atau you nak beli satu? Ruginya kalau beli satu, sebab yang lagi satu tu 80 je. Tapi you nak buat apa dengan 2 sunglass? You nak buat apa dengan 2 sunglass? Unless lah, saya perlu satu sunglass, dia perlu satu sunglass, then dia ambil satu, saya ambil satu. Then it makes sense. Kalau tidak, untuk saya seorang nak beli 2 sunglass, nak buat apa? Okay? And harga barang menjadi sangat tinggi. And then the question is whether you want to spend your money. You ada duit, tapi you nak beli, you nak belanjakan duit you untuk barang tu semahal itu. Okay? Saya bawa mak saya berjalan hari tu. Saya belikan dia satu cincin emas. Cincin tu harga 1,300. Saya nak beli sunglass. Saya pergi tengok sunglass yang saya berkenan, semuanya harga 1,000 lebih. So, sama ada saya nak beli tak sunglass harga 1,000 tu?
Berbaloi tak? Saya kata kalau saya beli emas tu ada nilai sampai bila-bila. Okay? Saya beli sunglass, lepas setahun dia akan scratch, dia akan calar. Dia katalah anti-scratch. Anti-scratch semua pun akan scratch. Okay, tambah saya tak kerti jaga sunglass. Saya letak sana, saya letak sini, saya letak merata-rata. Kejap jatuh lah. Benda tu reality, kehidupan. So, are you willing to pay that much money untuk something that you can give a value of gold? Kalau you boleh beli gold dengan harga 1,000, kenapa you pergi beli sunglass dengan harga 1,000? Kenapa you pergi beli wallet dengan harga 1,000? Kenapa you pergi beli handbag dengan harga 1,000? Sedangkan you boleh beli gold dengan harga 1,000. And gold tu menjadi savings you. Esok ni bila hari you susah, you boleh jual, dia mesti nilai lebih tinggi daripada harga yang you beli. Okay? Sangat tak menasabah kehidupan hari ini. Sangat-sangat tidak menasabah. Jadi kalau kita tak tahu, tak faham macam mana nak kontrol nafsu kita sendiri, kita akan terperangkap di dalam dunia ni. Nak tukar daripada iPhone 5. iPhone 5 tu okey. Tak, iPhone 10 dia punya features macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. You perlu ke features tu? Adakah kita perlu features tu? 90% of the features di dalam phone tu kita tak pakai pun. Kita pakai untuk apa? Untuk call, untuk message. Sekarang ni ada WhatsApp, tak pakai SMS, pakai WhatsApp. Maybe kita pakai Telegram. Kamera. Okay? Yang mana yang orang main game, dia pakai game. Itu je. Okay? So dalam 100 features di dalam handphone tu, you pakai 5. And then dia tunjuk kat you, next one is upgraded. Oh, kamera dia, megapixel dia lagi dahsyat. You nak buat apa? You nak buat wayang ke? You nak buat production ke? You nak buat video ke? You need that kind of video camera. Okay? So, kita kena realistik di dalam zaman kehidupan hari ini. Do we need all these things yang kita diiklankan supaya nafsu kita naik sangat-sangat untuk nak menginginkan segala-galanya ni? Sebab kalau nafsu kita makin tinggi, kita akan menjadi orang yang lebih susah. Sebab nafsu yang tinggi tu, dia jauh daripada Allah. Tetapi rezeki kita, kemudahan kita, kebahagiaan kita, kejayaan kita semuanya datang daripada Allah. So kita akan makin jauh daripada Allah. Maksudnya kita makin jauh daripada rezeki, kita makin jauh daripada kebahagiaan, kita makin jauh daripada kejayaan. Semua kita makin jauh. Macam mana kita nak hidup? Okay? So this is where kita control nafsu kita. Kita enjoy what is natural. Apa yang Allah bagi secara natural, yang tidak diproses untuk rasa sedap, tetapi merosakkan tubuh badan kita. Okay? Macam kata junk food. Saya daripada kecil makan junk food. Suka sangat junk food. Macam junk food are all damaging to your body. Macam mana you nak makan? Okay? So, you don't eat. You think how it's going to poison your body, you will not eat. If you think how it will poison your body, you will not eat. Zaman saya lah keluar all the junk food. Twisties, Chickadees, Cheezels, apa lagi? Double Decker, segala-gala junk food keluar zaman saya sekolah rendah dulu. Okay? Kita ni generasi junk food. Grow up generasi junk food. Dapat duit sekolah tu pergi kantin beli junk food. Tak beli makanan yang betul untuk makan. Tapi lepas tu kita kena lawan lah nafsu kita. Saya sekolah menengah keluar McDonald's. Hari ni kalau you pergi McDonald's antara pukul 1 hingga pukul 4 petang, penuh budak sekolah orang Melayu. Orang Cina tak ada, orang India tak ada. Penuh budak sekolah orang Melayu. Mak bapak banyak duit, bagi anak banyak duit. Saya tengok harga satu McDonald's tu RM8, RM10, RM12. Budak sekolah hari ni ada duit sebanyak itu untuk belanja setiap hari.
Macam mana budak sekolah ada duit sebanyak itu nak belanja setiap hari? Okay, so kita kena melawan nafsu, and then kita kena ajar anak-anak kita juga untuk melawan nafsu, sebab generasi muda sekarang adalah generasi yang kuat nafsu, yang paling susah untuk nak diajar. Kita nak ajar dia macam mana pun, kita sayang kat dia, kita nak ajar dia macam mana pun, dia tak nak dengar cakap kita. Apa yang kita cakap itulah racun. Dia tak sedar apa yang dia ingin daripada nafsu dia itu adalah racun. Dia tak sedar. Tapi apa dia rasa apa yang kita cakap itulah racun. Apa yang dia inginkan daripada nafsu dia itu adalah syurga bagi dia. Itulah Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman Dajjal akan datang. Dia akan tunjuk di tangan kanan dia syurga. Kalau you pilih syurga itu, itulah sebenar-benarnya neraka. Dia akan tunjuk di tangan kiri dia neraka. That means you tak nak. You don't live with all these branded things. Tak ada branded. You duduk dalam neraka. Tetapi neraka tu adalah syurga. Anak-anak hari ni nak pilih syurga Dajjal, jadi mereka duduk di dalam neraka. Selamatkanlah anak-anak kita daripada neraka yang mereka sedang duduk ni. Ajarlah mereka. Saya tahu cikgu-cikgu memang menghadapi masalah paling besar. Tak pernah ada masalah dalam dunia ni dengan budak-budak seperti generasi sekarang ni. Kesian sangat-sangat guru-guru. Guru-guru berapa ramai kena kanser sebab stres dengan generasi yang mereka ajar. Orang macam kita dulu pergi sekolah, hormat cikgu. Cikgu tu lah orang paling tinggi, paling mulia dalam kehidupan kita. Okay, takut kalau tak dengar cakap cikgu. Takut kalau tak buat homework. Takut. Budak-budak sekarang apa? Cikgu takut dia. Cikgu takut nanti dia samseng datang pecah kereta cikgu, curi handphone cikgu. Cikgu serba 1001 takut dengan anak murid. Dunia dah terbalik. Okay. So, this is the message for today. Perangi nafsu kita. Kalau kita ada sekeliling kita orang yang selalu buat kita marah, let them go. Not worth it. Not worth it. Jauhkan diri daripada orang-orang yang selalu membuatkan kita marah. Okay, kalau you tak perlu dia dalam kehidupan you, you tak payah ada dia dalam kehidupan you. Okay. Semoga sharing saya pada hari ini bermanfaat untuk semua, dan kita dapat memerangi nafsu kita dengan lebih baik, and kita dapat hidup dengan lebih sihat, lebih aktif dan panjang umur insya-Allah taala. Saya baru teringat one last point sebabkan kita ni selalu mengikut nafsu, so mak bapak kita yang menjadi musuh kita, sebab mak bapak ni nak ajar suruh perang nafsu kan. Jadi bila mak bapak dah tua, kadang-kadang susahnya nak dapat anak-anak yang jaga mak bapak. Saya selalu dapat kadang-kadang patient datang, anak-anak duduk main Facebook masa saya duduk cakap dengan patient. Ada yang anak-anak mak bapak dia masuk jumpa saya, dia duduk kat luar. Saya kena panggil dia kat luar. Tak kekecil hati mak bapak awak tu. Dia masuk, dia sakit, dia nak cerita dia sakit, awak tak kisah nak dengar. Minggu lepas kita dapat seorang patient, dia datang, dia keluarkan mak bapak dia daripada wheelchair, bapak dia daripada atas wheelchair, keluarkan dengan mak yang tua, dia duduk dalam kereta. Ada patient yang tolak dia dengan wheelchair masuk dalam. Anak-anak kaya yang tak pedulikan mak bapak. Kita kalau tak bendung nafsu kita tak bendung nafsu anak-anak kita tak ada anak bila kita tua. Kita tak ada anak. Sebab dia hidup dengan nafsu dia bukan hidup dengan kasih sayang. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.